Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita mulakan dengan 12. Kita terus kepada fi'il. Kita cuba tengok muka surat 12. Minggu lepas kita dah cuba mengenal isim. Okey, hari ni concentrate dah. Fokus sebut rakizu. Ya, rakizu. Ya, rakizu maksudnya fokus. Ya, fokus. Fokus tengok sedikit apa itu fi'il. Ya, sebab dia bagi contoh yang kedua selepas kita kenal kalimah isim ialah kalimah fi'il. Jadi disebut di situ kalimah fi'il yang dia bagi contoh ialah kataba. Ya, dia bagi contoh apa? Okey, tengok. Ini kalimah isimnya. Al-kitabu ataupun kitabun. Ini bermula dengan alif lam, kita sebut isim ma'rifah. Ini isim nakirah, kitabun. Ya, jadi dua-dua ada tanda isim. Yang pertama iaitu dengan tanda alif lam, yang kedua dengan tanda nakirah, iaitu tanwin dhammah. Dan hari ini kita cuba kenal sedikit, ya. Sebab dulu kita belajar yang nak kita kenal Al-Quran ini dengan 3 isim, fi'il dan huruf. Okey, hari ini tengok daripada kalimah al-kitabu atau kitabun kita tukar menjadi fi'il sedikit, ya. Maksudnya pengenalan untuk masuk kepada fi'il. Okey, ini dia punya kalimah isim, ini dia punya kalimah isim, ini isim ma'rifah, ini isim nakirah. Okey, sekarang nak jadi bunyinya apa? Kataba. Ya, apa maksud kataba? Kataba dia telah menulis. Jadi daripada isim kita tukar menjadi fi'il. Ya, atau di sini ada ba. Ya, al-kitabu ini kalimah isim. Keluarkan tanda isim, yang pertama keluarkan alif lam. Dan di hujung ada tanwin pun tak boleh ada tanwin. Maka yang tinggal kaf, ta dan ba. Okey. Kata ba ini adalah kata kerja. Kata ba ini adalah kata kerja yang memberi maksud telah menulis. Ya. Kata ba ini adalah salah satu contoh kalimah dari. Ini kalimah fi'il yang kita nak kenal. Selepas daripada isim, kita kenal fi'il. Jadi bila masuk kepada kalimah fi'il, dia mesti tidak ada tanda isim. Jadi tanda isim itu dikeluarkan. Ya, kalau al-kitabu buku ini, kitabun sebuah buku, kataba bila ada buku adalah tulisan. Maka kataba berarti telah menulis. Dan yang ketiga dia tulis itu daripada kalimah huruf. Ini bukan secara detail, ini adalah pendahuluan untuk kita belajar bahasa Arab. Ya. Jadi yang kita belajar pertama kalimah isim, kedua kalimah fi'il, dan yang ketiga adalah huruf. Ya, jadi di antara huruf yang ditulis di sini adalah min. Ya, adalah min. Lepas ni kita akan masuk satu persatu. Ya, apa beza kalimah isim, kalimah fi'il dan huruf? Kalau kalimah isim kita sebut satu kalimah dia mempunyai makna yang jelas. Contoh kalau saya kata al-qalamu, ini pen kan, dalam bahasa Arab disebut al-qalamu ataupun qalamun memberi maksud pen. Ya, qalamun berarti sebatang pen. Jadi kalimah itu ada makna walaupun satu kalimah. Begitu juga kalau saya sebut satu kalimah fi'il, contoh ya, tadi kataba. Kataba itu satu kalimah tetapi dia ada makna yang khusus. Ya, jadi kataba makna yang khusus, dia telah menulis. Dia seorang lelaki telah menulis. Jadi kalau saya tulis al-qalamu, ya, kalau saya tulis al-qalamu, boleh nampak tak Bapak Hitam?
Al-qalam. Okey. Kalau saya sebut al-qalamu, ini kalimah isim. Ada berapa kalimah? Satu kalimah. Al-qalamu, satu kalimah. Dan satu kalimah ini ada makna khususiah. Apa maksud al-qalamu? Pen. Ya, pen, sebatang pen. Al-qalamu artinya sebatang pen, ya, ataupun pen ini. Di maknanya satu kalimah ini ada makna khusus. Bila saya sebut al-qalamu artinya pen, bukan buku. Dan kalau saya sebut kataba, ini kalimah isim. Kalau saya sebut kataba, ini kalimah fi'il, bukan kalimah isim. Dan kataba ini ada makna khusus ya. Mana kataba? Kataba memberi maksud dia seorang lelaki telah menulis. Dia seorang lelaki telah menulis. Jadi ada makna khusus. Manakala kalau kita sebut huruf, contoh dekat buku tu bagi min. Min memberi maksud dari ataupun daripada. Bila kita sebut min, kemudian kita berhenti. Adakah makna itu dapat diketahui dengan jelas? Ada makna yang jelas atau tidak? Jawapannya tidak. Jadi bila disebut kalimah Quran, bila disebut huruf, memberi maksud dia tidak menerangkan sesuatu percakapan dengan jelas. Berbeza dengan kita sebut kalimah isim, namanya pun kalimah. Kalimah berarti perkataan. Setiap satu kalimah ada makna yang khusus. Contoh, kita sebut Allah. Allah itu mempunyai pengertian yang sangat jelas. Kalau kita sebut ummun, ibu, mempunyai pengertian seorang perempuan yang melahirkan anak. Kita sebut abun, seorang ayah yang akan menjaga isteri dan anak-anaknya. Ya, itu kalimah isim yang bila kita sebut walaupun satu kalimah tetapi mempunyai makna yang jelas. Begitu juga dengan fi'il. Ya, kalau kita sebut satu kalimah tetapi kalimah itu dapat difahami dengan jelas. Contoh saya ambil satu kalimah fi'il madhi lagi, yaitu kalimah darasa. Ya, darasa. Apa maksud darasa? Darasa memberi maksud dia seorang lelaki telah belajar. Ya, dia seorang lelaki telah belajar. Ya, jadi kalimah darasa ini mempunyai makna yang jelas. Itulah maksudnya. Kalau saya ambil contoh huruf, selain daripada huruf min yang mempunyai makna dari atau daripada, saya sebut min. Kemudian saya tak cakap lagi, saya berhenti. Orang tak akan faham sebab dari apa? Ya, makna tak jelas. Atau saya ambil contoh, huruf yang lain, kita sebut contoh huruf maksud dan. Ya, salah satu wa memberi maksud dan. Ya, dan apa benda? Ya. Jadi bila disebut huruf, dia tidak boleh memberi kefahaman yang jelas. Ya, inilah beza di antara kalimah isim, kalimah fi'il. Dua ini mempunyai pengertian yang jelas dan huruf tidak boleh memberi pengertian yang jelas. Maka dengan sebab itu tidak disebut kalimah tetapi disebut huruf. Okey, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Faham betul tak? Kenapa disebut kalimah? Ini kalimah isim, ini kalimah fi'il. Ini tak disebut kalimah, ini disebut huruf. Okey, Tuan Haji, jelas atau tidak? Jelas. Ini merujuk pada muka surat berapa ni, Ustazah? Ya? Muka surat berapa tadi? Yang tadi muka surat 12. Dia mengenai isim, fi'il dan huruf. Muka surat 12. Okey. Okey? Itu dia punya pendahuluan. Jadi 3 perkara inilah yang kita akan pelajari untuk kita memahami Al-Quran, begitu juga hadis. Okey, kalau dah jelas, sekarang kita pergi tengok. Kalimah, tengok dia kata. Kalimah terbahagi menjadi 3 bahagian.
yakni isim, fi'il dan huruf. Ya. Sekarang cuba tengok dia kata kalimah terbahagi kepada 3 bahagian, yakni yang pertama ialah kalimah isim, iaitu kata nama atau kata benda. Yang kedua, fi'il, iaitu kata kerja yang terikat dengan masa, dan juga haraf ataupun disebut huruf. Ya. Okey, 3 ini yang kita akan pelajari bersungguh-sungguh. Okey? Jadi tengok yang pertama itu. Ya, tengok yang pertama, isim, iaitu kata nama atau kata benda. Isim dalam bahasa Melayu disebut kata nama atau kata benda. Bila kita sebut Muhammad, itu adalah kalimah isim. Ya. Kalau kita kata rumah, itu adalah kata nama yang disebut dalam bahasa Arab isim. Kalau kita kata guru, guru itu adalah kalimah isim. Ya. Jadi kita hari ini tengok apa itu isim dengan lebih lanjut lagi. Ya. Dia kata ismun adalah kalimah yang menunjukkan suatu benda atau nama. Jadi gariskan benda atau nama. Contoh saya sebut tadi nama. Namanya ya Hasmira. Namanya Zainab. Namanya Muhammad. Namanya Fatimah. Jadi itu adalah kata nama. Kemudian kata benda. Ya, buku, TV, handphone, pembaris, semua itu adalah kata nama yang kita akan tukar ke dalam bahasa Arab setiap sesuatu nanti insya-Allah. Adalah kalimah yang menunjukkan suatu benda ataupun nama. Sebab di atas dunia ini setiap sesuatu yang Allah cipta semuanya ada nama. Ya, tak ada satu benda pun yang tak ada nama. Sampai malaikat pun ada nama. Nabi dan Rasul pun ada nama. Manusia pun ada nama. Setiap pokok pun ada nama. Ya, ada pokok rambutan, pokok jambu dan sebagainya. Jadi semua itu disebut kata nama, dalam bahasa Arabnya disebut isim. Ciri-ciri isim ada 2. Ya, ciri-ciri isim ada 2. Yang pertama, tanwin di akhir kalimah, iaitu sama ada tanwin fathah. Apa maksud tanwin fathah? Iaitu yang berbaris atas. Ya, tanwin kasrah yang berbaris bawah. Ataupun tanwin dhammah yang berbaris hadapan. Tolong tukarkan ke dalam bahasa Malaysia. Tanwin fathah berarti baris 2 di atas. Tanwin kasrah berarti baris 2 di bawah. Tanwin dhammah baris 2 di hadapan. Jadi kesemua itu adalah tanda bagi kalimah isim. Contoh dia bagi, tengok yang pertama, waladun. Ya, waladun ada di ujungnya tanwin dhammah. Ya, dekat ujungnya ada tanwin dhammah. Boleh ikuti tak? Ada buku tak? Ada buku, tengok dekat handphone tu. Ya, waladun ada apa di ujungnya? Ada tanwin dhammah. Jadi tanwin dhammah di ujung itulah yang merujuk kepada kalimah isim dhammah. Jadi tanwin dhammah inilah yang disebut artinya seorang, ya, anak lelaki atau seorang. Alhamdulillah. Okey, sekarang tengok betul-betul. Waladun ni satu kalimah isim. Kalau orang tanya waladun ni kalimah fi'il ke kalimah isim? Jawapannya ialah kalimah isim. Mana kenal kalimah isim? Ni dekat ujungnya ada tanwin dhammah. Ya, apa dia? Tanwin dhammah. Jadi tanwin dhammah ini merujuk kepada kalimah isim.
Apa maksud kalimah waladun ini? Maksudnya dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Malaysia, ialah seorang anak lelaki atau seorang budak lelaki. Ya, waladun artinya seorang anak, ni tanda seorang. Tolong tengok tangan saya. Ini tanwin dhammah ni tanda seorang. Tanda satu. Dalam bahasa Arab ni tanda satu. Jadi ini manusia kita tak sebut satu orang. Kita sebut seorang. Seorang apa? Sebab setiap kalimah ada makna yang khusus ya. Seorang budak lelaki. Atau seorang anak lelaki. Kalau nak sebut seorang anak perempuan, kena tambah di hujungnya dengan ta marbutah. Waladatun. Tambah ta marbutah. Jadi ta marbutah ini juga merujuk kepada kalimah isim. Sebab fi'il tak boleh terima huruf ta marbutah. Okay, jadi tolong faham betul-betul. Ta marbutah ini tidak akan kita temui pada kalimah fi'il nanti. Ya, jadi di sini ada dua tanda isim. Ya, satu ta marbutah. Yang kedua ta marbutah ini tanda muannas, iaitu tanda perempuan. Kemudian yang kedua tanda isimnya ialah tanwin dhammah. Jadi di sini kalau ditanya ada berapa tanda isim? Ada dua tanda isim. Yang pertama tanwin dhammah, yang kedua ta marbutah. Jadi kenapa ada ta marbutah? Ta marbutah ini untuk membezakan lelaki dan perempuan. Ya, kalau waladun ni tanwin dhammah ni berarti seorang. Seorang anak lelaki atau seorang budak lelaki. Kalau waladatun, ya, ta marbutah ini merujuk kepada tanda perempuan. Ya, tanwin dhammah merujuk kepada bilangan. Bilangannya berapa ni? Bilangannya 1. Wahidun. Ya, wahidun. Ya, bilangannya 1. 1 merujuk kepada muzakkar atau muannas. Jawapannya muannas. Mana yang kenal ini muannas? Iaitu ta marbutah. Ya, muannas artinya perempuan. Muzakkar artinya lelaki. Jadi ta marbutah ini disebut petanda muannas. Jadi ta marbutah ini tanda apa dia? Muannas. Apa dia muannas? Perempuan. Ya. Yang ni tak ada tanda marbutah, berarti kalimah waladun ini ya ini seorang lelaki. Lelaki disebut muzakkar. Ya, lelaki disebut muzakkar. Ya, muzakkar. Ya, muzakkarun. Ini muannasun. Ya. Jadi tak ada ta marbutah menjadi seorang anak lelaki, ada ta marbutah menjadi seorang anak perempuan. Sekali lagi saya ulang betul-betul supaya kita jelas. Ini tanda bagi bilangan seorang. Ya. Ini juga tanda bilangan seorang. Bezanya waladun dengan waladatun. Ini merujuk kepada jantinanya lelaki. Ini ada ta marbutah merujuk kepada jantina perempuan. Jadi kedua-dua kalimah ini adalah kalimah isim yang bilangannya adalah 1. Dan ini kalimah isim kepada muzakkar. Yang ini kalimah isim kepada muannas. Ya, jadi kalimat ta marbutah di dalam Al-Quran merujuk kepada baitan. Okay. Cuba tengok. Ini tanwin fathah. Jadi mana tanda isim? Tanda isimnya ialah baris 2 di atas. Baris 2 di atas di dalam bahasa Arab kita sebut naqulu tanwin fathah. Tanwin fathah.
Kemudian dari mana datang alif ini? Alif ini ditambah merujuk kepada hukum tajwid. Ya, sebab tu bahasa Arab dengan tajwid tak boleh ditinggalkan, tak boleh dipisahkan. Ya, alif ni datang kemudian sebab dia merujuk, ya, asal kalimah ni kalau bukan baris dua di atas, dia akan jadi baitun. Kalau baris dua di depan, baitun. Bila baitun tak ada alif kan? Nampak? Baitun sebuah rumah. Baitun artinya sebuah rumah. Ada alif kan? Tak ada. Alif. Tapi bila baitan ada alif kerana merujuk kepada hukum tajwid. Sebab bila kita berhenti baitan ni di dalam Al-Quran kita tak baca baitan. Bila kita waqafkan kita sebut baita. Jadi hukum man iwad. Betul kan? Ya. Jadi ada alif ini kerana hukum tajwid. Ya. Ini baitun, ini baitan. Ya, dan boleh juga kalimah isim menjadi baitin. Ya, baitin. Okay, sekarang tengok betul-betul. Baitun ni tanwin dhammah. Dhammah yang baris dua di depan merujuk kepada bilangan 1. Jadi kita sebut sebuah rumah. Baitan ini ada tanwin fathah, baris dua di atas juga merujuk kepada sebuah rumah. Ini semua merujuk kepada sebuah. Baitin juga merujuk kepada sebuah. Ya, bezanya ini disebut tanwin dhammah, ini tanwin fathah, ini tanwin kasrah. Jadi tanda isimnya dhammah, fathah, kasrah. Maksudnya tetap sama. Maksudnya tetap sama. Sebuah rumah, sebuah rumah, sebuah rumah. Okey. Jelas? Jelas? Okey. Seterusnya kita tengok contoh yang ketiga. Dia sebut maq'adin. Ya, maq'adin. Jadi maq'adin ini berbaris di bawah. Jadi maq'adin ini maksudnya tempat duduk, ya, tempat duduk yang panjang. Daripada kalimah qa'ada. Qa'ada tu fi'il, ya, maq'adin ini isim. Maq'adin. Mana tanda isim? Ya, tanda isim ialah tanwin kasrah. Ya, tanwin kasrah. Ya, maq'adin ialah tanwin kasrah. Ya, ini tanwin kasrah inilah yang mengenalkan kita, yang menjelaskan kalimah maq'adin ini adalah kalimah isim. Ya, tanwin kasrah ini merujuk kepada sebuah ataupun satu. Satu apa? Satu kerusi. Ya, satu kerusi. Kerusi yang macam mana? Kerusi yang panjang. Ya, dia berbeza dengan kursi yun tu. Kursi yun tu kursi yang kita duduk seorang-seorang. Kalau maq'adin ini kursi panjang yang boleh duduk lebih dari seorang. Jadi maq'adin ini baris bawah merujuk kepada, ya, dalilun isim, merujuk kepada tanda isim. Ya, merujuk kepada tanda isim. Okey, jadi tanda isim, ya, kalau tanwin terbagi kepada 3, tanwin dhammah, tanwin fathah, dan tanwin kasrah. Ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada, saya sambung ke surat 13. Kalau ada, bagi tahu supaya saya tak laju. Okey, tengok yang ke surat ke-13. Tengok ke surat 13, yang kedua untuk kita kenal isim, iaitu apabila bermula dengan kalimah yang didahului oleh alif hamzah wasal bertemu dengan huruf lam. Ya, alif hamzah wasal bertemu dengan huruf lam semestinya di awal kalimah. Jadi buat nota betul-betul, note betul-betul, ya.
uktub fi sabura atau uktub fil kitab, tulis dekat buku tu. Kalau tanwin duduk di hujung kalimah, kalau alif lam duduk di awal kalimah. Maksudnya kalau kita tengok alif lam, dia duduk di awal kalimah dan kita sebut macam minggu lepas kata asal tu dia adalah kalimah khusus, isim ma'rifah. Ya, kalau tanwin isim nakirah umum. Jadi kalau tadi waladun, bila kita letakkan alif lam di awalnya, ya, letakkan alif lam di awalnya, al-waladu. Ya, ini alif lam makrifah ya, ataupun disebut permulaan alif yang dimulakan. Al, ya, waladu. Tak boleh lagi al-waladun. Salah. Kerana alif lam dengan tanwin tak boleh duduk dalam satu kalimah. Bila ada alif lam, maka tak boleh ada tanwin. Okey, jadi al-waladu juga merujuk kepada seorang anak lelaki. Tapi dalam bentuk yang khusus. Jadi al-waladu, seorang ini anak lelaki. Ya, memberi maksud khusus. Ini ataupun itu. Okey. Contoh yang kedua, dia bagi di sini ialah al-masjidu. Ya, juga bermula dengan alif lam. Ya, al-masjidu. Ya, ni alif lam ni kalau bermula dengan alif lam, dia hanya boleh terima satu baris saja. Ya, letakkan baris atas. Ini kita sukunkan, fathah, sukun, kasrah, dhammah. Ya, al-masjidu. Ya, al-masjidu berarti sebuah masjid ataupun kita sebut ada alif lam, masjid ini. Ya, khusus. Yang ini merujuk khususnya. Jadi bila ada alif lam, jangan letak tanwin. Ya, bila ada alif lam tak boleh ada tanwin. Okey. Kemudian dia kata perhatian. Tengok betul-betul. Bila anda akan menuliskan contoh isim dengan tanda alif dan lam di awal kalimah, anda tidak boleh membubuhkan ataupun meletakkan pula tanda tanwin di hujung kalimah. Oleh kerana itu, kata-kata al-waladun merupakan penulisan yang salah. Dia itu keliru, yang salah. Yang benar adalah al-waladu. Keluarkan tanwin, keluarkan satu baris, maka kita sebut al-waladu. Begitu pula bila anda sudah meletakkan tanda tanwin, tidak boleh meletakkan alif lam di awal kalimah. Jadi penulisan yang benar adalah al-waladu isim ma'rifah, waladun isim nakirah. Al-waladu isim ma'rifah khusus, waladun isim nakirah. Isim nakirah artinya umum. Kalau kita sebut al-waladu, anak ini. Kalau kita sebut waladun, seorang anak. Jadi kalau seorang anak tu mungkin dia ada 3-4 anak. Jadi tidak disebut anak yang mana satu, maka itulah yang disebut nakirah artinya umum. Dia tidak mengkhususkan anak lelaki yang mana. Kemudian B, al-masjidu, masjid ini tukar kepada nakirah jadi masjidun. Masjidun artinya sebuah masjid. Al-masjidu, masjid ini ataupun masjid itu. Kesimpulannya, tidak boleh ada dua tanda. Tidak boleh ada dua tanda isim dalam satu kalimah. Apa dia tidak boleh ada dua tanda? Iaitu bila ada alif lam tidak boleh ada tanwin. Bila ada tanwin tidak boleh ada alif lam. Okey, habis. Kita masuk kepada bahagian yang kedua. Isim dan pembahagian dari segi bilangan. Tengok betul-betul. Isim, kata nama.
dan pembahagiannya, jadi berarti isim tu ada pecahan yang khusus dari segi bilangan. Maknanya ada bilangan 1, ada bilangan 2, ada bilangan banyak. Ya, itu cakap Melayu. Kalau kita tukar kepada bahasa Arab, yang pertama dia kata, cuba tengok. Bila dipandang dari sudut bilangan, isim terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama disebut mufradun. Yang kedua disebut musanna. Yang ketiga disebut jamak. Saya tukar kepada bahasa Arab, tolong tuliskan dekat buku supaya lain kali boleh juga mendorong ke buku bahasa Arab yang lain. Yang pertama disebut mufradun. Apa makna mufradun? Ya, mufrad artinya bilangannya 1. Ya, satu, sebuah, seorang, sebiji. Ya, jadi bila mufrad boleh diterjemahkan dengan seorang, boleh diterjemahkan dengan sebuah, boleh diterjemahkan dengan sebutir. Ya, mengikut penjodoh bilangan. Ya, jadi mufradun artinya bilangannya wahidun. Ya, bilangannya berapa? Wahidun. Apa makna wahidun? 1. Ya, wahid. Ya, yang kedua bila disebut bilangan adad, dalam bahasa Arab disebut adadun. Ya, adadun. Adadun artinya bilangan. Jadi bila kita meneroka bahasa Arab, kita mesti belajar adad. Ya, adad artinya bilangan. Untuk bilangan 2 kita sebut musanna. Ya, kita sebut musanna. Jadi musanna ni bilangannya berapa? Musanna ini untuk bilangannya isnani. Apa makna isnani? 2. Ya. Kemudian yang ketiga disebut jam'un. Apa makna jam'un? Bilangan 3 ke atas. Ya, bilangan 3 ke atas. Ataupun kita sebut kasir. Ya, kasir. Apa makna kasir? Banyak. Ya, banyak. Banyak, ramai. Ya, jadi kita akan mula belajar hari ini. Ya, bila saya sebut, cuba sama-sama ikut. Mufradun artinya bilangannya wahidun, iaitu merujuk kepada bilangan 1. Musanna merujuk kepada bilangan isnani, 2. Yang ketiga kita sebut jam'un ataupun biasanya kita sebut jamak. Ya, jamak berarti bilangan 3 ke atas. Ya, bilangan 3 ke atas ataupun mudahnya kita sebut kasir. Ya, kasir artinya banyak ataupun ramai. Okey. Boleh ikut? Contoh yang pertama dia kata isim mufrad. Mufrad adalah kalimah isim yang menunjukkan bilangan 1 ataupun tunggal. Contoh Allah kita sebut ahad. Ya, kita tak boleh sebut Allah wahid. Ya, Allah kita sebut ahad. Ahad artinya esa. Kalau kita sebut wahid ada lawannya. Lawan wahid isnan. Ya, sebab tu kita bila kita sebut Allah, kita tak boleh kata wahid, kita sebut ahad. Ahad artinya esa. Okey, tengok muka surat 14. Dun. Bukan mufaradun, sebut salah tu. Mufradun. Ikut sama-sama. Mufradun. Mufradun. Tapi orang Arab tak sebut mufradun. Kita berhentikan dal ni, kita jadi mufrad. Mufrad. Ya, betul. Cantik. Untuk bilangan 2 kita sebut musanna. Kita sebut apa? Musanna. Musanna. Tu bilangan berapa? 2. Jadi wahidun bilangan 1. Musanna bilangan 2. Jamak 3 ke atas.
ataupun kita sebut banyak ataupun ramai. Jadi sekali lagi dalam bahasa Arab bilangan ni kita sebut adad. Ya, adadun artinya bilangan. Ya. Jadi bilangan pertama disebut mufrad. Bilangan untuk dua kita sebut musanna. Bila bilangan tu 3 sampailah infinity, tak tahu berapa banyak, kita sebut jamak. Jamak. Ya, yang sekalikan dengan bahasa Arab dengan tajwid sekali. Mufrad, musanna, jamak. Jamak. Ya. Kita pun selalu sebut jamak. Solat jamak. Tapi tak betul. Huruf ain ni tak jadi. Ya, sebut betul-betul. Jamak. Mak. Jamak. Mufrad. Musanna. Jamak. Macam itulah bahasa Arabnya. Okey, seterusnya. Muka surat 14. Sekarang kita nak tengok bilangan 1. Tak apa, jangan susah hati. Sebab buku ni dia akan terangkan satu-satu. Ya, dia akan terang satu-satu insya-Allah. Ya, okey, tengok sekarang khusus untuk bilangan 1. Ya, khusus untuk bilangan 1. Jadi, muka surat 14 tu dia bagi contoh di tengok muka surat 14. Ya, misal yang pertama bustanun. Tengok buku tu, bustanun. Jadi tengok pada nun tu, di hujungnya ada tanwin dhammah. Ada tanwin dhammah. Jadi tanwin dhammah itulah yang merujuk kepada bilangan. Tanwin dhammah. Bustanun. Okey. Tengok kat mana kita kenal bilangan tu. Ni tengok ni tanwin dhammah ni. Ya, tanwin dhammah ni merujuk kepada bilangan 1. Apa maksud bustan? Artinya satu kebun ataupun sebidang kebun. Ya, kita sesuaikan dengan bahasa Arab yang betul. Ya, bustan. Bustan artinya sebidang kebun ataupun sebuah kebun ke, satu kebun ke. Macam mana cakap Melayunya? Sebidang kan? Sebidang kebun. Bustan. Kalau kita wakaf, bustan sebidang kebun. Kat mana kita kenal satu? Ni. Ni tanwin dhammah ni merujuk 1. Jadi tanah dia tak banyak, ada sebidang aja. Sebidang apa? Sebidang kebun. Ya, sebidang kebun atau sebidang tanah. Ya. Yang kedua, qalamun. Ni ada tanwin dhammah kan? Ini yang merujuk kepada bilangan 1. Ya, satu apa? Sebatang pen. Qalamun sebatang, bukan 2 batang, bukan 3, bukan 4. Hanya sebatang. Sebatang apa? Sebatang pen. Inilah kita dikata bila belajar bahasa Arab kena tahu adad. Adad tu bukan macam kita cakap Melayu adat tu tradisi. Adad dalam bahasa Arab ialah bilangan. Jadi kalau ada tanwin dhammah macam ni, ada dhammah, ada tanwin macam ni, disebut bilangan 1. Satu apa? Satu pen. Tapi kita bahasa orang Melayu ada penjodoh bilangan yang sesuai. Kita tak sebut satu pen. Sebatang pen. Ya. Kemudian yang ketiga, kursiyun. Ya. Kalau pelajaran saya tekan betul-betul makhraj huruf. Kursiyun. Ya, kursi. Kat mana tanda 1? Ni tanda 1-nya ni Ya, kita sebut tak sebut satu kursi. Kita sebut sebuah. Ni sebuah ni merujuk bilangan mufrad. Ni yang mufradnya. Mufradnya pada tanwin dhammah. Ya, sebuah. Sebuah apa alatnya? Apa bendanya? Kerusi. Sebuah kerusi. So hari ni dah banyak dapat cakap Arab dah. Ya, tadi dah jumpa kalimah waladun, seorang anak lelaki, seorang budak lelaki. Dah jumpa kalimah baitan, sebuah rumah. Dah jumpa maq'adin, sebuah kerusi panjang.
Sekarang dah jumpa lagi kalimah bustan, sebidang kebun, qalamun, sebatang pen, kursiyun, sebuah kerusi. Okey, itulah yang kita sebut adad ataupun bilangan. Ya, ataupun bilangan. Okey, ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Okey. Walaupun tak nak tanya, saya bagi tahu. Sebab nanti keliru. Okey, saya ambil satu contoh. Qalamun. Ya. Qalamun. Sebatang pen. Qalaman juga sebatang pen. Qalamin juga sebatang pen. Maknanya bila tanwin dhammah, tanwin fathah, tanwin kasrah, ya semuanya merujuk kepada bilangan satu. Kita selalu orang buat lagu nasyid tu kan. Qamarun, qamarun. Apa maksud qamar? Apa maksud qamar? Bulan. Pandai pun bulan. Bulan ada banyak ke? Satu. Bulan banyak ke sikit? Satu. Bulan ada satu. Matahari ada satu. Yang banyak bintang. Itulah orang nyanyi. Oh bulan di mana kau berada. Kan? Bulan di situ merujuk kepada apa? Itu lagu puisi tu. Tuan Haji mesti pandai tu. Orang puitis-puitis ni kan. Okey. Kalau faham sungguh-sungguh yang ini, saya masuk bilangan 2. Tanwin dhammah, tanwin fathah, tanwin kasrah. Ya. Jadi nak hafal, nak pandai, dia kena orang Melayu kan suka menyanyi. Ikut macam mana budak tadika nak belajar tu. Tanwin dhammah, tanwin fathah, tanwin kasrah. Ini tanda bilangan satu. Okey, kalau dah pandai, dah faham, saya masuk bilangan 2 sekarang. Sekarang ni tulis dulu betul-betul dekat buku. Tulis. Ya, buat macam ni. Saya tak nak ikut sangat buku ni, takut susah awak nak faham. Qalamun. Ini tanwin dhammah. Ini dipanggil tanwin dhammah atau dalam bahasa Arab nanti kalau dah pandai kita sebut marfu bid dhammah. Ya, disebut apa? Marfu bid dhammah. Jadi marfu'nya dengan tanda baris 2 di depan untuk bilangan satu. Jadi bila nak tukar jadi 2, ya, kena ada perbezaan sedikit. Kena tambah alif nun. Alif huruf mad. Nun baris bawah. Jadi bunyinya macam mana? Qalamani. Tambah saja. Tambah alif, tambah nun. Jadi alif ni merujuk kepada bilangan. Bilangan alif ni untuk bilangan berapa? Bilangan musanna. Bilangan berapa? Bilangan 2. Jadi alif ni bilangannya untuk 2. Jadi kalau jumpa dalam Al-Quran, ada alif harfu mad diikuti dengan nun. Nun tu kasrah. Nun berbaris bawah. Automatik dia bilangan 2. Dalam Quran banyak sangat-sangat. Ya, banyak. Jadi jumpa dalam Quran ada alif, lepas tu diikuti nun. Nun tu mesti baris bawah. Jadi alif nun ini merujuk kepada bilangan 2. Okey, sebatang pen, 2 batang pen. Sekarang tak payah nak tulis isnani. Ya, tak payah tulis isnani. Cukup dengan tambah alif nun sudah membawa pengertian 2 batang pen. Ya, 2 batang pen. Alhamdulillah. Okey, sekarang saya tukar dengan
baris atas. Ni baris depan kan? Saya tukar baris atas. Halaman. Ya. Halaman sama juga sebatang pen. Saya nak tukar jadi 2 batang pen. Jangan guna alif nun. Ya, sebab alif nun ini untuk marfu'. Ini tanda baris dia depan ni, baris 2 depan dengan dhammah ni. Bila baris 2 atas nak jadi bilangan 2, tak boleh guna dengan alif. Guna dengan ya huruf lin. Kita belajar tajwid kan? Ada ya huruf lin kan? Ya, lin. Semayang subuh baca macam mana 2 rakaat? Solat subuh. Angkat apa ni lafaz niat solat subuh macam mana? Subuh. Solat subuh. Usolli sunat subuh. Nak sebut 2 rakaat macam mana? Rakaat ini. Itulah dianya. Ada ya nun kan? Ada ya nun kan? Rakaatai ni. Betul kan? Dah lupa dah semayang subuh. Tadi subuh kan semayang. Takkan sebut salasa kot. Kan? Sebut rakaatai ni. Ada ya nun kan? Jadi ya nun tu merujuk kepada bilangan 2. Jadi lepas ni kalau jumpa baca Al-Quran, ya, mula daripada sekarang perhatikan betul-betul. Ya, bila ada ya huruf lin, kita sebut ya huruf lin. Kemudian diikuti oleh nun baris bawah. Jadi merujuk kepada bilangan berapa? 2. Bilangan berapa? Tadi dah lupa rakaat ini. Ingat pagi-pagi kita solat rakaat ini kan? 2 rakaat. Jadi itu semayang 2 rakaat. Ini 2 batang pen. Sama aja ada ya nun. Ditambah ya dan ya tu mesti ya huruf lin, bukan ya huruf mat. Bukan ya huruf mat. Kalau ya huruf mat dia bukan merujuk kepada bilangan 2. Ya, dia bukan merujuk bilangan 2. Nanti cantiknya kalau belajar tajwid masuk bahasa Arab. Ya, memang sangat jelas. Jadi, halaman ni baris atas tak boleh guna alif nun. Dia kena guna ya huruf lin dan nun tetap baris bawah. Okey, satu lagi halamin. Halamin. Baris bawah kan? Bila baris bawah nak jadi bilangan 2 sama seperti baris atas. Halamin. Nanti dah belajar lama-lama baru nampak beza antara baris atas dengan baris bawah. Ya. Jadi hari ini kita belajar sampai bilangan 2. Ya. Jadi bila baris depan ingat betul-betul nak jadikan bilangan 2, jadi tambahkan alif dan nun. Dan dia mesti sama dengan hukum tajwid. Bila alif kena sebelumnya baris atas. Ya, dia mesti selari dengan hukum tajwid. Kita sebut ni alif huruf mad untuk tajwid. Ya, panjangkan 2 harakat kan? Jadi panjang 2 harakat tu kerana merujuk bilangannya lebih dari 1. Itu yang disebut 2 harakat. 2 harakat memanjangkan suara. Ya, kerana bilangannya bertambah lagi 1. Jadi tak adalah baca pendek. Tambah, ya, kena bertambah jugalah suara tu dipanjangkan. Kan? Macam orang banyak duit. Bila dia duit banyak, zakatnya pun bertambah. Tak adalah keluar sikit, kena tambah lagi. Macam itulah. Okey, kalau halaman baris 2 di atas, bila nak jadikan bilangan 2, tukar dengan ya huruf din dan sambung dengan nun baris bawah. Jadi hari ini jumpa alif nun, alif huruf mad diikuti dengan nun baris bawah, semestinya bilangan 2. Kalau tukar kepada bilangan 1, dia mesti hanya mampu menerima baris 2 di hadapan. Tak boleh baris 2 atas, salah. Ya? Tak boleh baris 2 di atas. Nanti kita akan belajar kenapa tak boleh sebut rakaata ni.
Ya, kita sembahyang subuh tu kenapa tak boleh sebut rakaat? Ni, nanti sekarang tak boleh. Kalau saya tegang sekarang, pening nanti tu. Ya, jadi semuanya mencari keridhaan Allah ya. Cukup setakat tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Walhamdulillahi rabbil alamin.